Oke, assalamualaikum, selamat pagi semua. Oke, saya bersama dengan Ajib Rockmania. Pagi ini pagi Sabtu di Pantai Sebandar Tuaran. Hari ini pagi-pagi kita ada free sedikit, so kita jalan-jalan, ambil angin sambil meninjau keadaan terkini, bagaimana keadaan di Pantai Sebandar pada masa ini. Hari ini merupakan hari yang ketiga selepas kejadian air pasang besar yang berlaku baru-baru ini di pantai ini, yang memusnahkan beberapa buah gerai di sini. Oke, sekarang kita dapat lihat gerai yang sedang dibina semula. Jadi oke bro. Assalamualaikum Tuan. Apa kabar? Baik. Jadi sekarang dalam proses membina semula lah Tuan. Iya. Sekarang apa yang kami dapati atau antara pun apa yang kami inisiatif apa yang kami dapat sekarang recycle balik lah, bekas kami buat balik. Sebab yang anak pada 13 hari bulan itu memang diruarjakan kita. Tapi mudah-mudahan setakat ini ombak pun sudah reda balik. Tidak sudah ada macam yang tempoh hari kita malam itu. Jadi mudah-mudahan air itu tidak berlanjutan. Dan lagi pun sekarang banyak sudah yang mau tampil untuk mengambil perhatian di mana kejadian-kejadian yang berlaku baru-baru ini di Kampung Sebandar. Jadi saya nampaknya memang sedih lah terkena musibah begini. Siapa tidak sedih? Jadi apapun kami kena bersabar dan bersyukur apa yang berlaku pada hari itu. Jadi sekarang syukur alhamdulillah banyak juga agensi yang tampil untuk membantu sedikit. Mungkin tidak ini hari, besok atau lusa, kita tunggulah apa yang harus mereka bantu pada kami di sini. Saya dimaklumkan pada pagi ini juga oleh seseorang yang mana CM kita Datuk Haji Muhammad Nur memberi sumbangan pada ini petang. Terima kasih kepada CM yang turut prihatin kepada rakyat Sebandar, khususnya yang terkena musibah ini. Lebih-lebih saya yang terkena betul-betul di depan mata orang ramai pada malam itu. Saya terima kasih ulangi lagi terima kasih banyak-banyak kepada CM yang mana perhatian beliau kepada rakyat Sulaman amat begitu baik dan kami hargai, yang mana beliau ini sungguh-sungguh membantu rakyat Kampung Sebandar yang terkena musibah. Adalah satu-satu pemimpin yang tepat, yang begitu cepat untuk memberi tindakan kepada rakyat di sini. Jadi assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oke, alhamdulillah hari ini kami berkesempatan bertemu dengan Tuan Maujar Said
Tuan Maujar merupakan Ketua Kampung Sabandar. Jadi hari ini beliau akan bercerita serba sedikit mengenai keadaan terkini ataupun keadaan semasa suasana di Kampung Sabandar dan Pantai Sabandar ini khasnya. Jadi Tuan, apa kabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit bagaimana keadaan terkini ataupun apa yang sedang dilakukan selepas kita menerima fenomena air pasang besar yang berlaku baru-baru ini. Iyalah, pertama sekali saya imbas kembali masa-masa yang 2 hari yang lepas, yang mana air pasang besar yang sungguhnya kita tidak menduga dan ianya berlaku luar daripada jangkaan kami. Jadi walau apapun kami reda dengan ketentuan ini. Jadi apa yang kami harapkan sekarang ialah bagaimana cara untuk kita mengembalikan keadaan pantai yang telah rosak teruk sekarang nih. Untuk makluman, sebelum kejadian air pasang besar tu, kami telah menulis surat kepada kerajaan untuk mengambil perhatian terhadap hakisan-hakisan yang sering terjadi di Kampung Sabandar ni. Tapi sedang dalam berurusan, mereka pun kaki tangan daripada unit mimpin kemajuan masyarakat pernah turun sebelum kejadian ombak besar ni, daripada jabatan saliran, parit dan saliran, majelis daerah ada pernah meninjau. Ada, kalau tidak silap saya ada beberapa 3 kali kan mereka turun. Jadi mungkin merancang sesuatu akan dibawa ke majelis tindakan daerah untuk apa yang perlu dibuat. Oke Tuan, jadi sudah tentu kerajaan pastinya telah merancang sesuatu khasnya untuk Pantai Sabandar nih Tuan, begitu Tuan? Iya. Jadi oke Tuan, mungkin kita boleh sentuh sedikit mengenai sebelum ini, mungkin beberapa tahun lalu kita selalu mendengar tentang ancaman hakisan di pantai-pantai di Malaysia ini. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan bagaimana keadaan ancaman hakisan pantai di Pantai Sabandar ini khasnya. Iya, beberapa kali berlaku. Setiap tahun kita telah mengalami kerosakan pantai dan hakisan disebabkan inilah fenomena air pasang besar setiap ujung tahun, beserta dengan kadang-kadang pertemuan air sungai, banjir, air pasang besar dan ombak besar. Inilah berlakunya hakisan. Seperti sedia maklum, kami selalu menerima keadaan ini, yang mana setiap tahun lebih kurang 10 hingga 15 meter pantai kami ini telah terhakis oleh kejadian ombak besar nih. Dan kami mengharapkan kerajaan yang ada sekarang akan dapat membantu kami untuk mengatasi masalah ini. Disebabkan pantai Kampung Sabandar ini adalah satu-satunya pantai yang begitu popular, terkenal di daerah Tuaran. Tidak dinafikan, semua orang tahu. Tiap-tiap hari pantai ini ramai dikunjungi oleh para pelancong dalam dan luar negara. Lebih-lebih lagi sebelum PKP berlaku, banyak pelancong-pelancong asing datang ke sini, terutama sekali pelancong daripada luar negara, daripada negara Korea, Jepun dan negara-negara barat. Mereka datang semata-mata untuk melihat keindahan pantai dan melihat matahari terbenam di waktu petang. Mereka kata di Pantai Sabandar cantik untuk melihat new sunset. Jadi selepas itu diorang makan di gerai-gerai yang ada sekarang nih, yang diusahakan oleh penduduk-penduduk kampung. Selepas diorang makan sebelah petang, sebelah malam diorang turun ke bot, perahu untuk melihat klip-klip yang terdapat banyak di sungai Kampung Sabandar. Jadi itu yang saya perkatakan bahwa potensi Kampung Sabandar adalah sangat
menggalakkan bagi apa itu kelangsungan ekonomi masyarakat tempat, seterusnya ekonomi kerajaan. Oleh karena seperti mana yang kita tahu, sektor pelancongan adalah sumber pendapatan negeri dan negara juga lah. Oke Tuan, seperti mana yang Tuan katakan tadi, lebih kurang 10 meter Tuan, Lebih kurang begitu. ancaman hakisan itu. 10-15 meter begitu dah. Jadi itu merupakan angka yang besar rasanya. Mungkin kalau kita boleh imbas, beberapa tahun lalu kita pernah mendengar berita ataupun laporan daripada media-media yang mengatakan ancaman pantai yang berlaku di negeri-negeri di Semenanjung, yang mengatakan lebih kurang 4 meter ataupun 3 meter ancaman hakisan pantai itu. Rupanya di Kampung Sebandar ataupun Pantai Sebandar ini angkanya begitu besar sekali Tuan, Ya. lebih kurang 10 hingga 15 meter. Jadi sudah tentu kerajaan prihatin tentang masalah ini, dan sudah tentu pastinya kerajaan akan merancang ataupun sedang merancang sesuatu untuk mengatasi masalah yang berlaku sekarang ini Tuan. Iya, itu fakta yang sebenarnya yang kami sentiasa bersiap sedia. Tapi oleh kerana fenomena yang berlaku 2 hari yang lepas luar jangkaan kami, biasa dia pada pertengahan bulan Desember dan ujung bulan Desember sudah berlaku itu fenomena air besar. Tapi dia sekarang lewat sedikit, yaitu dalam bulan Januari, dan begini besar lah pula. Jadi kami sungguh tidak menyangka lah. Dan apa yang kami harapkan setelah apa-apa yang berlaku ini adalah kami sangat-sangat memerlukan bantuan kerajaan, keprihatinan kerajaan, di mana yang saya telah menulis surat untuk perhatian kerajaan. Semoga pantai ini akan dapat diatasi apa-apa permasalahan seperti yang kami berkehendakkan, yaitu membuat benteng untuk penahan ombak agar pantai ini tidaklah terakis lebih teruk. Jadi kami harap-haraplah kerajaan akan begitu prihatinlah terhadap permasalahan kami di Kampung Syabandar ini. Oleh kerana apa-apa seperti yang saya katakan tadi, selain daripada pantai ini terkenal di atas kunjungan orang-orang tempatan dan luar, dan penduduk Kampung Syabandar sangat-sangat mengharapkan, dan mereka sentiasa membuat perancangan untuk berniaga di pantai ini untuk menambah ekonomi mereka. Oke Tuan, mungkin anggaran berapa gerai yang ada sekarang di sini Tuan? Anggaran gerai lebih kurang ada 20 gerai. Tapi yang aktif, yang baru-baru ini seperti mana yang saya ada senaraikan, yang terjejas lah, lebih kurang ada 12 buah gerai yang terjejas, yang mereka yang begitu yang aktif. Yang tidak aktif saya tidak senaraikan. Pada setiap hari-hari biasa pun sudah mencukupi, sudah begitu ramai. Tapi lebih-lebih lagi pada hari ujung minggu dan cuti-cuti, pada cuti waktu cuti orang tidak bekerja, lebih ramai lagi. Banyakkan dia orang tempatan lah pada masa ini, oleh karena pelancong luar tidak dapat datang, oleh karena ini musim PKP. Tapi pelancong dari dalam negeri pun sudah mencukupi, sudah begitu banyak. Bukan saja di daerah Tuaran, malahan daripada daerah-daerah Kota Kinabalu sampai ke sini. Selain daripada keindahan pantai Kampung Syabandar, Kampung Syabandar juga mempunyai tarikan-tarikan yang begitu indah sekali, dan seperti sungai untuk ini orang kegunaan river cruise pada siang hari untuk melihat keindahan tebing-tebing sungai, orang monyet, biawak, apa-apa, dan malam dia klip-klip. Dan selain daripada itu pula, Kampung Syabandar sekarang
tidaklah semacam dulu. Sekarang sudah maju, banyak perumahan dan yang penting sekali juga tempat pelancong. Ya, kami ada Cowboy Town, boleh naik kuda, dan ada satu restoran yang unik sekali dalam Bakau. Restoran dalam Bakau, yaitu diusahakan oleh pelancong orang-orang tempatan lah. Jadi selain daripada itu lagi pula, pantai ini sangat baik untuk orang mandi-manda dan banyak lagi lah. Seperti selain daripada gerai-gerai kami yang ada sekarang nih, ada juga KP pengusaha sendiri, orang-orang tempatan juga ada sebelah sana itu, pengusaha-pengusaha tandas, tempat mandi, bermacam lagi lah yang ada. Iya tuan, saya juga selalu mendengar daripada rekan-rekan ataupun rekan-rekan di luar daripada Tuaran, itulah selain keindahan pantai, makanan di sini pun boleh tahan tuan. Ya, orang kata makanan sini sedap, orang bilang. Iya. Saya tidak juga orang bilang, kalau saya punya saudara-saudara dan termasuk anak-anak saya dan anak buah saya tidak puji lah, tapi ini mengikut kenyataan orang yang puji. Sebab saya pun sendiri pernah merasai, saya pun selalu ke sini untuk menikmati juada ataupun makanan yang disediakan. Oke tuan, mungkin tuan boleh ceritakan sedikit mengenai mungkin asal usul ataupun sejarah Kampung Sabandar ataupun nama Kampung Sabandar ni tuan. Iya. Sebelum wujudnya Kampung Sabandar, yang sebenarnya kami tinggal di ada satu perkampungan yang sekarang sudah tidak wujud lagi lah, sudah musnah oleh ombak. Jadi Kampung Kuala Tuaran. Jadi apabila kampung kami sudah tidak ada lagi, jadi kami pindah ke satu tempat inilah yang dinamakan Kampung Sabandar. Jadi asal usul nama Kampung Sabandar bukanlah kami namakan sesukati, tapi ini bersempena dengan ada satu cerita, yaitu pada masa itu ada pelayar dan peniaga pada awal zaman dahulu yang mereka itu dinamakan Raja Sabandar. Jadi mereka berkemah di pantai ini untuk persinggahan. Diorang pasang api, mau makan. Jadi pada masa itu saya punya nenek, arwah nenek saya ada pernah berjumpa sama diorang dan bertanya siapa kegerangan mereka. Jadi lalu mereka berkata diorang adalah kumpulan daripada Raja Sabandar. Nama dia orang lah. Jadi daripada sempena nama itulah dipakai oleh kami, yaitu sekarang di kampung kami dinamakan Kampung Sabandar. Ya, jadi tuan, itu merupakan fakta ataupun sejarah yang penting untuk diketahui oleh terutamanya generasi baru nih tuan. Iya. Oke tuan, apapun kita mengharapkan agar Pantai Sabandar ini akan terus kekal menjadi destinasi pelancongan yang utama khasnya di Tuaran ini tuan, dan kita mengharapkan mudah-mudahan agar pantai ini akan selamat daripada hakisan. Sudah tentu akan ada tindakan segera daripada pihak kerajaan untuk mengatasi masalah yang berlaku sekarang ini. Jadi kami ucapkan terima kasih tuan. Okey, terima kasih karena sudi bersama-sama kami pada hari ini. Jadi kita harapkan agar mungkin selepas PKP ini Pantai Sabandar ini akan kelihatan meriah, mungkin lebih meriah daripada sebelum ini tuan. Jadi insya-Allah itu yang kita doakan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak tuan. Sama-sama. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.